اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan berendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terharap-harap supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Dan dialah Allah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke negeri yang mati, ke daerah yang kering kontang. Lalu kami turunkan hujan dengan awan itu. Kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati, supaya kamu beringat mengambil pelajaran daripadanya. Dan negeri yang baik, tanahnya, tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan negeri yang tidak baik tanahnya,
tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah kami menerangkan tanda-tanda kemurahan dan kekuasaan kami dengan pelbagai cara bagi orang-orang yang mahu bersyukur. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul A'raf. Bermula ayat 55 sehingga ayat 58. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan Ud'u rabbakum. Artinya berdoalah kepada Tuhan kamu. Tadarru'an wa khufyah. Kataan tadarru'an dengan penuh kehinaan. Dan perkataan khufyah artinya dengan secara perlahan. Sirran, perlahan. Bukannya menjerit-jerit ataupun kuat. Dan kemudian Allah menyatakan innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak suka orang-orang yang melakukan perkara yang melampau. Yang ini melampau dalam berdoa dengan cara mengangkat suara yang melampau atau dengan meminta perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini selepas Allah Subhanahu wa taala mengislahkannya, memperbaikinya dengan menghantar nabi-nabi dan rasul-rasul. Kerana setiap nabi dan rasul-rasul yang diutuskan, mereka ini membawa islah. Islah artinya pembaikan. Sama ada pembaikan pada diri, pembaikian pada diri atau pada alam. Kerana para nabi sebagaimana mereka diperintahkan untuk memperbaiki manusia, mereka juga diperintahkan memperbaiki alam. Supaya tidak dirosakkan, supaya tidak dianiaya, supaya tidak dilakukan salah guna dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Wad'uhu khawfan wa tama'a. Dan senantiasalah kamu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan penuh rasa takut akan hukumannya. Takut akan berlaku perkara-perkara yang buruk dan perkara yang dibenci oleh Allah. Wa tama'an, dan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kebaikannya. Kalau kita lihat ayat ini yang Allah Ta'ala kata lagi, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin, hampir kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau sebelum ini, pada ayat yang ke-54 yang kita baca sebelum ini, dan juga ayat yang ke-53, 52 dan 53, Allah Ta'ala menjelaskan tentang dalil-dalil ketauhidan Allah yang berkait dengan penciptaannya, yang berkait dengan kekuasaan Allah dan juga bagaimana Allah Ta'ala mentadbirnya, menguruskannya. Matahari, bulan, bintang, pertukaran malam dan siang. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah ini berkuasa mutlak dalam menguruskan seluruh ciptaannya. Kerana dia Tuhan yang maha pengurus, yang maha menguruskan. Maka selepas Allah menyebut tentang keesaan itu, kekuasaan itu, menguruskannya itu, meletakkan sistem itu ialah mutlak daripada Allah, maka semestinya doa kita juga hanya kepada Allah. Dan kalau tahu begitu Allah Ta'ala berkuasa dalam menciptakan, begitu Allah Ta'ala berkuasa dalam menguruskannya, begitu Allah Ta'ala berkuasa dalam menentukan undang-undang dan peraturannya, maka tidak layak untuk kamu berdoa selain daripada Allah. Maka apa sebab kamu memohon doa kepada berhala, kepada patung-patung? Dan apa sebab kamu memohon kepada manusia? Kerana setengah manusia ada yang mempertuhankan manusia. Setengah manusia ada yang mempertuhankan batu-batan, pokok-pokok besar, pada jin dan sebagainya. Sedangkan semuanya itu makhluk. Dan mereka bukanlah pencipta tetapi dicipta. Bila seorang memahami yang mencipta seluruh alam ini Allah, yang menguruskannya Allah, maka tidak patut mereka meminta dan berdoa melainkan kepada Allah. Kerana itu Allah menyebut dalam ayat selepas menceritakan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan, dalam menguruskannya, Allah menyebut ud'u rabbakum. Kerana itu doalah pada Tuhan kamu. Ini kerana sifat manusia ini Allah Ta'ala ciptakan sentiasa inginkan sesuatu. Allah
Walaupun Allah dah tetapkan kepada manusia semua perjalanan hidup. Namun sikap manusia yang ada hawa nafsu dan akal yang begitu kita katakan dangkal, sentiasa inginkan sesuatu kesempurnaan. Dan mereka berfikir mereka nak itu, mereka nak ini dalam hidup mereka. Kerana itu Allah mensyariatkan doa. Kerana keinginan manusia tidak terbatas. Kalau diberi satu perkara, mereka nak yang lain pula. Mereka nak yang lain pula. Itu memang manusia. Maka kerana keinginan mereka lah menyebabkan mereka ini kalau tak kenal Tuhan melakukan khurafat. Kadang-kadang orang ni dah cerdik ni, bijak. Lalu mereka ada keinginan nak punya anak. Lalu mereka pun pergi minta dengan sekian-sekian khurafat. Orang ni dah bijak, tapi keinginan mereka nak memegang kuasa. Lalu mereka jumpa Tok Momo biar mereka ada dapat kuasa. Orang ni kita nampak dah berjaya, tapi keinginan mereka untuk jadikan bisnesnya lebih besar. Lalu mereka buat benda-benda khurafat, sihir dan sebagainya. Ia berlaku. Pada dunia yang tak percaya Tuhan, semua ini berlaku. Mereka percaya. Walaupun mereka dah dapat pendidikan tinggi, keinginan mereka meminta kepada sesuatu yang mereka anggap berkuasa menjadikan keinginan fitrah. Maka Allah betulkan fitrah itu. Biar meminta itu kepada Allah. Dan bukan sekadar Allah memperebutkan fitrah, biar meminta kepada Allah yang mencipta, yang menguruskan, bawakan dengan adab. Artinya fitrah itu dipimpin. Macam kita kata, fitrah kita nak makan. Maka Allah Ta'ala ajar kita makan apa yang patut kita makan. Dan makan apa yang patut kita jauhi. Kemudian Allah ajar adab makan lagi. Fitrah kita inginkan wanita kalau bagi lelaki. Bagi perempuan dia nakkan lelaki. Itu fitrah. Kita tak mungkin hidup tanpa lelaki atau tanpa perempuan. Maka Allah Ta'ala turunkan peraturan bagaimana kita memiliki perempuan atau perempuan memiliki lelaki. Dengan cara perkahwinan. Bagaimana Allah ajar adabnya pula. Allah memimpin. Segala benda fitrah, Allah tak biarkan ia dilakukan secara sendirian. Keinginan berdoa ini fitrah. Semua manusia saya dah sebut, dia ada keinginan atau dia ada permohonan yang tidak pernah terbatas. Sentiasa nak. Tuan-tuan dapat apa pun tuan-tuan nak tu lagi. Nak ni lagi. Dan kerana sifat manusia ada takut dan bimbang. Bimbang berlaku sesuatu pada apa yang dimiliki, hilang, mati. Lalu mereka berdoa lagi. Bila fitrah ini tidak dipelihara dan dijaga, lalu mereka pergi kepada perkara yang merosakkan fitrah. Lalu mereka mensyirikkan Allah. Lalu mereka mengkufuri Allah. Lalu mereka membinasakan. Sehingga kalangan mereka ada buat perjanjian dengan syaitan untuk mendapatkan sesuatu. Perjanjian dengan iblis untuk dapat sesuatu. Perjanjian dengan ifrit untuk dapat sesuatu. Bahkan perjanjian dengan manusia untuk dapat sesuatu. Kalau diberikan begini, maka mereka sanggup turut dan menjadi hamba. Maka Allah ajar bukan begitu saja. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Mohonlah kepada Allah dengan penuh rendah diri. Baik, kita dah sebut perkataan tadarruan, artinya dengan rasa menghina diri. Dia bermula dengan kita memuji Allah dan segala sifat-sifat yang mulia, dengan cara kita mengangkat tangan bagi menunjukkan hinanya kita, dengan cara kita menghadap kiblat, dengan cara kita bersungguh-sungguh. Dengan cara, maka Allah menyebut antara adab yang penting untuk menunjukkan kesungguhan kita ialah dengan firman-Nya wa khufyah, itu berdoa dengan suara yang perlahan, khufyah. Bila kita, Allah Ta'ala ajar kita berdoa dengan suara yang perlahan. Bahkan diriwayatkan dalam banyak hadis kelebihan berdoa dengan cara perlahan, di antaranya bila satu ketika sahabat-sahabat berdoa dengan suara yang kuat. Lalu Nabi SAW berkata, ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kasihanlah pada diri kamu sendiri. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Kamu bukannya berdoa pada Tuhan yang peka ataupun Tuhan yang tidak wujud, tidak hadir. Tak perlu nak kuat-kuat. Innakum tad'una sami'an qariba. Kamu sedang memohon pada Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan Dia bersama kamu. Dan riwayat yang lain daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, da'watus sir ta'dilu sab'ina da'watan fil alaniyah. Doa secara perlahan lebih baik daripada doa yang kuat sebanyak 70 kali. Dan riwayat yang lain disebut tentang kelebihan ini juga daripada Anas, da'watun fis sir ta'dilu sab'ina da'watan fil alaniyah.
satu doa yang dimohon secara rahsia, perlahan, lebih baik daripada 70 doa yang dilakukan secara kuat. Baik, berhubung dengan doa perlahan, doa slow, dengan doa kuat. Bila Al-Imam Hasan Basri berkata, laqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'a wa ma yusma' lahum sautun in kana illa hamsan bainahum wa bain rabbihim wa dhalika qawluhu wa dhalika anna Allah ta'ala yaqul ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Adalah orang Islam dulu, mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kesungguhan mereka dalam berdoa tidak menjadikan terdengar suara mereka. Bila mereka doa ni tak dengar suara. Tapi mereka bersungguh doa, melainkan bisikan antara mereka dengan Tuhan mereka. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa berdoa secara perlahan itu lebih aula ketika mana kita melakukannya dalam keadaan bersama dengan manusia ataupun ketika mana kita bersendirian. Baik, dalam perbahasan tentang doa kuat, doa perlahan. Apakah bermakna doa kuat tu tak boleh? Ataupun doa perlahan itu sahaja yang disyariatkan? Di sini kita katakan ada perbezaan pandangan ulama. Secara umumnya tiada larangan berdoa untuk kuat, berdoa secara kuat, khususnya bila mana didoa untuk diaminkan, supaya makmum mengetahui apa yang didoakan. Dan juga khususnya bagi merasakan atau mentadabbur doa kalimah yang disebut tadi, maka dibaca dengan kuat. Namun para ulama bersepakat tentang kalau kita bersendirian secara khususnya, berdoa secara perlahan itu lebih baik. Kalau kita bersendirian lebih baik. Tapi boleh tak doa kuat? Hukum doa kuat ini harus. Namun kalau peringkat sampai ganggu orang atau sebagainya, maka ini tidak dibenarkan. Habis yang Nabi larang doa kuat ni, kerana pada sahabat berdoa ketika perang, Nabi SAW bimbang musuh akan dengar suara, lalu menyebabkan mereka diserang. Sebab itu Nabi kata perlahankan. Ini beberapa jawapan ulama. Baik, kenapa para ulama menyatakan doa secara perlahan itu lebih baik? Mereka menyebut tentang 8 kelebihannya. Kita dah sebut tadi, doa secara kuat, ya harus. Khususnya bila mana kita doakan untuk diaminkan supaya mereka tahu apa kita doakan, mereka dapat tadabbur kalimah-kalimahnya. Tapi dalam keadaan kita berdoa sendirian dan sebagainya, maka doa secara perlahan itu lebih baik. Kenapa? Yang pertama, menunjukkan keimanan yang sebenar. Kerana yang berdoa mengetahui bahawa Allah Ta'ala mendengarnya. Maka tak perlu kita kuat-kuat, kita perlahan. Sebab kita yakin Allah dengar. Itu tanda kita, iman kita kepada Allah. Bahawa meyakini Allah mendengarnya, maka kita baca perlahan. Yang kedua, ia menunjukkan adab kepada Allah yang paling utama. Adab, meminta secara perlahan. Yang ketiga, kata ulama, kan ia menandakan rasa khusyuk yang sebenar, rendah diri yang sebenar. Sebab kalau minta kuat-kuat ni kan nampak macam, kalau kita minta orang, mak duit 10 sen misalnya, duit RM1 nampak kasar. Ketika dekat, mak duit RM1, lembut. Nampak kita punya khusyuk kita, nampak kita punya rendah diri kita. Dan yang keempat, kata ulama, dia membawa lebih pada keikhlasan. Dia doa perlahan, lebih ikhlas. Katakan tuan-tuan ke Mekah. Kan Mekah ni orang semua doa. Kita pun doa kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tak riak, mungkin tak. Mungkin tak, mungkin ya. Tapi kemungkinan riak tu mungkin ada tak? Mungkin. Orang pakat tengok kita, orang pun ambil gambar. Mungkin. Tapi bila kita pelan, bismillahirrahmanirrahim, kita dapat jaga riak kita. Dapat jaga. Kan itu kata ulama, doa perlahan lebih menjaga keikhlasan. Yang kelima, kata mereka, ia akan menunjukkan bagaimana hati tadi menzahirkan kehinaan. Ya bismillah. Ni hati ni datang. Berarti doa tadi menjemput hati sekali. Berbanding seorang yang doa kuat, cuma telinganya. Dia doa perlahan, hatinya seperti berbisik, berhadir bersama dalam doanya. Dan yang keenam, menandakan orang itu dekat dengan Allah. Sebab bila kita tahu Allah dekat dengan kita, kita tak boleh cakap kuat-kuat. Maka orang bila dekat dengan Allah, cukup dengan suara yang perlahan. Yang ketujuh, ia menjadikan seorang itu berterusan berdoa. Lambat bosan. Orang kalau doa kuat ni, dia boleh bosan. Kenapa? Penat nak baca kuat-kuat.
Kita kalau doa kuat-kuat, kan penat suara habis. Kena pula misal baca, kita katakan, baca dengan suara yang lantang, yang kuat. Lama-lama penat. Maka bila kita doa perlahan, kita lambat jemu. Maka kita boleh meminta lagi. Dan yang ke-8, ia mengelakkan daripada diganggu. Tetapi bila kita doa, kita tak nak orang ganggu. Tapi kalau kita doa kuat, oi mak, kuatnya doa. Sampai ke belakang dengar orang ganggu. Orang lain bila dia terganggu, dia pun ganggu kita balik. Mungkin orang kata, mak slow lah sikit doa. Kita nak tidur lah. Oh, kita bangun qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat doa. Terkejut ini kita, bang. Boleh tak abang kau doa slow? Saya terkejut. Baguslah, saya kan halau syaitan. Kena 2 hari, bini pun pindah rumah. Kenapa? Mengganggu ni. Jadi kita tak nak orang ganggu doa kita. Jadi bila kita baca perlahan, tak ada orang ganggu kita. Tak ada orang ganggu kita dan tak ada orang dengki kita. Kadang-kadang kita sedang doa sesuatu yang didengar orang lain didengki. Dia ni minta benda ni. Didengki mungkin. Oleh sebab itu, doa secara perlahan itu lebih baik. Doa secara perlahan. Maka ini di antara kita kata mubarrirat, dalil-dalil yang disebut oleh ulama kenapa doa secara perlahan itu lebih afdal. Tanpa kita mengatakan doa kuat itu dilarang. Walaupun ada sebahagian ulama melarang doa kuat, sebahagian memakruhkan. Sebahagiannya mengharamkan kerana mengganggu. Tetapi pendapat yang kuat, dalil yang kuat bahawa doa dengan secara kuat itu dibenarkan. Ia termasuk makna harus. Khususnya saya katakan bila mana ada orang belakang yang aminkan. Supaya mereka dengar. Dan ini apa disebut oleh Imam Asy-Sya'bi rahmatullahi alaihi bila seorang doa, untuk diaminkan dia baca kuat supaya orang dapat tadabbur doanya. Taklah kita doa senyap, dia minta apa dia ni. Ke doa untuk dia je. Tapi bila kita dapat dengar doa seseorang, insya-Allah dia doa benda ni, kita pun aminkan. Maka ini antara keadaan doa secara kuat, al-jahru bid-doa dengan as-sirru bid-doa. Namun sepakat ulama yang afdal, dibaca secara perlahan, khususnya bila mana kita bersendirian, bila mana di tengah malam, bila mana kita berada khalayak ramai dan kita berdoa seorang kita. Maka tak patut kita nak doa kuat-kuat, ganggu orang ni, ganggu orang ni. Sebab orang sebelah pun doa. Nabi kata, ala kullukum munaji rabbah. Ketahuilah semua orang ni sedang berdoa. Jangan doa kamu ganggu doa dia. Fala yu'zi ba'duhum ba'da. Jangan seorang mengganggu orang lain. Jadi bila kita, kalau kat Mekah ke atau kat mana-mana, even kat Masjid Surau, yang ni doa kuat, yang ni doa kuat. Bukankah yang ni ganggu yang ni? Orang yang ni dia lebih petah doa, kita yang sebelum ni gagak sampai doa. Yang ni nampak lebih petah Arab, kita Melayu. Makanya kita mungkin rasa sesuatu. Maka sebab ini semuanya berdoa secara perlahan. Melainkan saya katakan kalau kita doa dan diaminkan oleh orang ramai, maka dia dengar untuk datangkan rasa khusyuk. Sebagaimana kita doa dalam doa kunut sebagai contoh. Doa dalam tempat-tempat di mana orang aminkan. Tapi kalau masing-masing berdoa, maka perlahan itu lebih baik. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah mengajar kita doalah pada Allah. Bukan pada benda lain yang tidak menciptakan apa pun. Dengan pertama sifat rendah diri, yang kedua dengan perlahan. Dan Allah kata Allah tak suka orang yang melampau. Apa maksud melampau di sini? Mu'tadi. Kan disebut perkataan doa, iaitu melampau dalam berdoa. Apa maksud melampau dalam berdoa? Iaitu meminta perkara-perkara yang bukan-bukan. Meminta suatu benda yang mustahil, ya Allah biarlah aku jadi Nabi. Itu melampau doa. Mana boleh minta jadi Nabi? Ataupun ya Allah jadikan aku muda kembali. Kita dah tua dah. Umur 78. Kita doa. Ini melampau. Kenapa pula nak muda? Kan boleh minta belaka. Ya, ada adab doa. Jangan melampau dalam berdoa. Dah kamu tahu benda ni tak akan berulang balik. Ya Allah, biarlah saya kembali zaman Nabi. Saya nak kembali zaman Rasulullah. Contoh. Melalui ni time tunnel. Nak melalui terawang masa. Ya Allah, bila saya jumpa terawang masa, supaya saya dapat balik tahun akan datang. Ataupun tahun sebelum ini. Supaya saya dapat jumpa balik dengan saya punya moyang. Kita doa. Ini melampau. Kenapa minta sesuatu? Doa bukan untuk kita minta benda-benda yang melampau, benda-benda yang mustahil. Ya memanglah Allah kata minta apa kamu nak. Tapi jangan minta benda membodohkan kita. Bahkan bila orang dengar, gila ke apa dia minta? Mintalah sesuatu yang baik.
Bahkan kadang-kadang kita tak perlu detailkan sangat minta. Cukup secara umum. Satu ketika Abdullah bin Mughaffal, dia dengar anak dia berdoa, "Ya Allah, berikan aku istana putih di pintu masuk syurga. Aku masuk tu ada istana putih." Lalu kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai anakku, kenapa doa macam tu? Cukup kamu doa, ya Allah, aku mohon padamu syurga. Tak payah nak sebut syurga tu macam mana. Cukup, ya Allah, aku mohon syurga." Lalu beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a." Akan datang satu zaman manusia melampau-lampau dalam berdoa. Maka cukuplah seorang itu berdoa, kata Rasulullah. "Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal." Ya Allah, aku mohon syurga dan apa sahaja amalan ataupun perkataan yang mendekatkan aku pada syurga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada neraka dan apa sahaja yang mendekatkanku dengan perkataan atau perbuatan kepada neraka. Cukup. Kalau seorang tu doa tu terlalu detail, maka ini melampau. Ya Allah, aku nak kahwin. Contoh dia kata, "Ya Allah, mudahkan jodohku." Okey, cantik doa tu. "Ya Allah, berikan aku isteri yang solehah." Okey. Tapi kalau dia sebut, "Ya Allah, berilah aku isteri yang solehah yang tingginya 6 kaki 3 inci. Kalau boleh daripada keturunan Jawa. Dan biarlah rambutnya ikan mayang, giginya mutiara berbaris. Alisnya bagaikan semut berbaris." Kita muasafat tu melampau sangat. Dan dia cakap lembut, tak pernah cakap kuat. Kita sifatkan bini ni, sejam doa bab bini. Dia sebut semua sifat. Daripada tinggi, dada bidangnya, dengan betisnya macam mana, sifat semua. Dan kalau boleh bini ni beranak 8. Anak pertama lelaki, anak kedua biarlah perempuan. Doa. Anak ketiga, lama doa. Doa apa tu? Doa bini, Ustaz. Lama. Maka ini melampau. Bukankah cukup dia berkata, "Ya Allah, kurniakan aku isteri yang solehah yang membantu agamaku dan duniaku." Cukup. Yang perempuan berdoa, "Ya Allah, aku nak doa, biarlah lelaki ini handsome, hidung mancung, boleh sangkut timba kalau boleh mancung. Orangnya biar tinggi lampai, gagah perkasa, hitamnya hitam manis. Biar kalau boleh dia penyayang, tak pernah marah aku walaupun satu kalimah." Sifat ni, segala sifat sempurna. Dan orangnya rajin bagi duit dan rajin membeli emas untukku setiap hari kalau boleh. Dia punya muasafat. "Ya Allah, kurniakan suamiku jutawan dan bawa aku raung ke dunia sampailah ke alam barzakh." Contoh ini, dia muasafat tu, pensifatan itu terlalu detail sangat. Maka ini dikategorikan sebagai melampau. Ataupun meminta perkara mustahil seperti minta jadi Nabi. "Ya Allah, aku ingin jadi Nabi. Walaupun kau dah letak Nabi Muhammad Nabi takhir, bila aku nak jadi Nabi takhir juga." Maka ini melampau. Atau, "Ya Allah, jadikan aku malaikat. Ya Allah, angkat aku langit sebagai malaikat, bukan sebagai manusia." Ini melampau. Atau seorang doa, dia ni Melayu, "Ya Allah, jadikan aku Cina sekarang." Cina. Kalau dia doa nak pandai cakap Cina, tak apa. Nak pandai cakap India, tak apa. Dia doa biar bertukar bangsa dia. Dia bangsa Melayu. Akhirnya orang panggil dia Mak Cina, dah lekat Mak Cina. Dia tak Cina, Melayu juga dia. Gelar je lekat Cina. Contohlah, kita tak perlu doa untuk kita minta sesuatu yang mustahil. Atau melampau, atau terlalu detail. "Ya Allah, aku nak masuk syurga yang penuh dengan durian musang king. Dan juga kalau boleh ada musang queen sekali. Biar di syurga aku penuh buah durian. Tak nak buah kurma, aku tak makan kurma, ya Allah." Siap beritahu tak makan kurma dia. Makan durian je. Kalau boleh belah kanan tu pokok manggis. Kiri tu pokok duku. Dia cerita syurga dia custom made. Syurga custom made. Ini melampau. Cukup dia kata, "Ya Allah, kurniakan aku syurga." Atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mintalah Firdaus. Kan cukup syurga itu dah ada semua benda. Tak perlulah kita nak custom made sendiri. Kita nak custom made syurga sendiri sebab kita nak syurga special edition. Kita je ada. Kata ini melampau. Jadi bila Allah menyebut tentang melampau, supaya kita tidak mempermainkan doa kita dengan perkara yang mustahil atau dengan sifat-sifat yang terlalu detail. Ya tak salah kalau kita nak sebut sebahagian sifat. Allah, kalau boleh aku nak kahwin dengan orang Melayu contoh, nak kahwin dengan Mak Saleh. Sebahagian sifat okeylah. Tapi kalau kita mendetailkannya secara detail, maka ini bimbang termasuk dalam makna la innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang melampau-lampau dalam doa. Sebab itu sebab baik doa apa yang Rasulullah doa.
Apa yang Nabi SAW doa? Tak perlu kita nak bersajak, tak perlu kita nak berpuisi, bergurindang, menyanyi-nyanyi dan doa. Cukup dengan cara yang baginda SAW saja. Sebab Rasulullah dah ajar kita doa yang jamik dan manik. Jamik dan manik yang menyeluruh. Sama ada kita nak sihat, kita nak afiat, kita nak itu, nak ini, semuanya ada. Buka kita azkar Imam Nawawi sebagai contoh, lihat doa-doa baginda SAW. Sebab doa Rasulullah ni lebih mustajab. Sebab Nabi lebih tahu cara berdoa berbanding kita. Kita minta segala benda-benda tu, akhirnya kita tak bahagia juga. Atau kita minta benda tu lambat. Tak dapat sebab kita terlalu bersyarat. Rupanya tak beradab dalam berdoa. Jangan cerewet. Kita ni jangan cerewet bila doa. Doa yang mudah-mudah. Kerana Allah Ta'ala akan beri lebih baik daripada apa yang kita minta. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang doa. Kemudian Allah menyebut tentang dalalah, petunjuk lain tentang kekuasaan Allah. Lepas dah tunjuk cerita kuasa Allah mencipta langit, bumi dan sebagainya, ke Allah ajar kita doa. Saya dah sebut doa itu fitrah. Maka Allah pimpin kita doa yang macam mana, adabnya macam mana. Kemudian Allah menyebut tentang, kembali dalil tentang kekuasaan Allah. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyra. Dialah Allah yang menghantar angin-angin. Dalam Quran kalau disebut angin-angin, walaupun dalam tafsir Pimpinan Rahman diterjemahkan angin saja. Yang tepat riyah bila angin. Angin, dua, angin. Kalau ar-rih bawa angin. Sebab kalau sebut ar-rih angin, ia adalah bala. Kalau sebut ar-riyah angin, ia adalah nikmat. Dan dialah Allah yang mengutuskan angin-angin. Busyra, membawa khabar gembira. Baina yadai, yang ada antaranya. Rahmatihi, rahmat Allah, yakni dengan diturunkan hujan. Hatta idza aqallat sahaban siqala, sehingga bila mana awan itu penuh dengan air, suknahu li baladin mayyit, lalu kami arahkan, kami halakan awan yang berat dengan air ini ke negeri yang sudah mati. Yakni yang kemarau, yang kontak. Fa'anzalna bihil ma'. Maka kami turunkan pada negeri tersebut dengan air yang mencurah-curah. Fa'akhrajna bihi. Dan dengan sebab air yang penuh barakah tadi, kami keluarkan daripada bumi tadi min kulli thamarat, buah-buahan. Baik, kenapa Allah sebut buah-buahan? Untuk menunjukkan kemewahan. Allah tak kata lalu Allah tumbuhkan padi-padi. Allah tumbuhkan gandum-gandum. Allah sebut buah-buahan. Kerana buah-buahan melambangkan kemewahan dan kekayaan. Berarti tanah kalau sesuai dengan buah, maka dia sesuai dengan semua tanaman-tanaman yang menjadi asasi. Dan bila sebut tentang air tadi boleh menyebabkan pokok buah berbuah, apatah lagi pokok yang menjadi makanan asasi, gandum, beras dan sebagainya. Kemudian Allah menyebut kadzalik, demikian perumpamaan. Allah suruh kita melihat hujan yang Allah turunkan ke bumi yang kering kontang, lalu menghidupkan tanam-tanaman sebagai satu perumpamaan, tashbih. Kerana itu kata Allah kadzalika, sebagaimana kamu tengok negeri yang kontang, lalu turun air hujan, maka tumbuh-tumbuhan subur. Demikianlah nukhrijul mauta, kami keluarkan orang-orang yang mati, la'allakum tadhakkarun, supaya kamu berfikir dan mengambil pengajaran. Baik, bila golongan yang tidak beriman pada Allah menafikan adanya kebangkitan semula. Macam mana bangkit semula? Dah mati. Lalu Allah beri perumpamaan, tidakkah kamu tengok bumi yang mati? Macam mana bumi yang mati, yang kering kontang, yang tiada pun tumbuhan, tiba-tiba Allah tumbuhkan tumbuhan. Dengan apa? Turunnya hujan, maka tumbuh. Lihat benih yang mati, ditanam, dibajai, disiram, kemudian lihat bagaimana dia kembali menjadi pokoknya. Pada benih tu dah mati, dah kering. Demikian manusia. Kita dah mati dah, tulang belulang hancur, maka Allah suruh kita tanam. Perumpamaan tanaman itu macam tanam benih mati. Nanti Allah hidupkan kembali. Ia satu perumpamaan yang mudah untuk kita faham. Analogi mudah. Kerana bila kamu membenarkan tumbuhan atau tanah yang mati, yang kering kontang, tiba-tiba kembali subur. Ni dah mati, kembali hidup. Demikian kamu mati, akan kembali hidup. Allah yang mengeluarkan kamu, menghidupkan kamu. Kemudian Allah menyebut, wal baladut tayyib, kalau negeri jenis baik, yakhruju nabatuhu biidni rabbih, maka akan tumbuh tumbuhan yang baik. Walladhi khabutha, tapi kalau bumi tak baik, la yakhruju illa nakida, dia tak akan keluar melainkan pohon-pohon yang kontok, yang tak baik. Kadzalika nusarriful ayat liqaum yashkurun, demikian perbandingan seterusnya kami terangkan kepada kaum bersyukur. Baik, dalam ayat ini pula Allah bandingkan orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman bagaikan negeri yang baik, akan sentiasa keluarkan buah-buah yang baik, tumbuhan yang baik.
kepahaman mereka terhadap apa yang Allah Ta'ala sampaikan itu begitu jelas. Tapi orang kafir cerita macam mana tak faham. Mereka ini umpama negeri yang buruk, tanah yang tak subur. Kalaupun keluar cuma tumbuhan-tumbuhan kontok dan berduri. Tumbuhan-tumbuhan renyek dan berduri yang tak boleh beri manfaat. Seumpama padang pasir yang cuba menumbuhkan kaktus dan pohon-pohon berduri. Dari sudut mana? Perbandingan Allah terhadap orang beriman, segala keberkatannya dengan curahan wahyu, dengan curahan ilmu, dengan curahan pengajaran-pengajaran, mereka mengeluarkan kefahaman-kefahaman yang baik. Umpama mereka sama seperti tanah yang baik, keluar tanaman yang baik. Tapi orang kafir dah diberitahu macam-macam, dah disebut macam-macam, nak sembah berhala juga, nak sembah patung juga, nak syirikkan Allah Ta'ala juga, nak mengikut hawa nafsu juga, nak buat perkara yang merosakkan, tetap menafikan kerasulan, kenabian, menolak kiamat dan sebagainya. Sebab jenis bumi yang buruk. Walau disiram, jenis tanah tak baik, yang keluar cuma tumbuhan-tumbuhan yang buruk. Maka dengan perumpamaan, orang beriman, bumi yang subur. Orang kafir, dia bumi yang tandus, yang tidak mengeluarkan melainkan tanaman yang tiada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.